A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni hidup esok belum tentu. So setakatlah hidup ni syukur pada Allah. Syukur juga Allah Ta'ala kurniakan iman dan juga Islam. Doa banyak-banyak agar Allah Ta'ala kekalkan iman dan juga Islam sampai mati. Sebab syaitan berjanji pada Allah Ta'ala menukilkan kalam syaitan di dalam Al-Quran. Qal la'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Iblis, syaitan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia balas balik kepada Allah Ta'ala. Dia jawab, kan? Dia kata apa? La'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Wahai Allah, aku akan jadikan sebahagian daripada hamba kamu itu akan mengikut telunjuk aku ke jalan kebinasaan. Jadi dia tak putus asa sampai kita mati. Sebab tu waktu sakaratul maut pun dia akan usaha sampai mana kita berpaling pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu. Syukur hari ni hidup lagi. Mudah-mudahan kita sampailah di dalam bulan Ramadan. Doa banyak-banyak. Baik, terima kasih terutamanya kepada saudara Fizri. Dia telefon tadi, dia kata minta ganti. Saya tanya ganti siapa? Ganti Ustaz-Ustaz Pai. Kan, ganti Ustaz-Ustaz. Tuan-tuan, saya tak boleh jakah siapa dia. Kan? Kalau tuan-tuan dia ikut kuliah pun, setakat kuliah saya di Masjid Membawa Kudung lah. Kan, Rabu minggu pertama dan ketiga. Kan, tak boleh nak takah sobat dia tu. Mula-mula duk fikir nak ambil tak mau, nak ambil tak mau, nak ambil tak mau. Satu lagi orang comparison. Orang compare antara saya dan Husam. Walaupun Husam tu muda lagi pada kita. Kan, dia ni ialah dikenali dengan lantang dia. Kan, anak Tok Mufti pula tu. Mantan Mufti. Anak orang alim. Kan, yang tu. Saya ni orang 94-60 je pun. Kan, jadi orang kampung Cerai. Tuan-tuan, tu pun tak tahu pasal apa dia berteringin suruh pergi ganti Husam, tak tahu. Banyak orang lain ni. Kan, mana pun terima kasih lah. Tak apa, jangan risau tuan-tuan. Boring kita pun tiawai, kita semayang wai. Itu. Baik, Baik, alhamdulillah. Allah panjangkan umur kita. Hari ni kita masuk dalam bulan Rajab. Hari ni kita masuk dalam bulan Rajab. Malam ni pun dah malam yang ke 17, 16. Dan malam yang ke-16 bulan Rajab. Mau tak mau lebih kurang 44 hari lagi, 43 hari lagi lebih kurang kita nak masuk bulan Ramadan. Tu pun kalau umur panjang. Boleh tak kita doa minta umur panjang? Boleh tuan-tuan, minta. Kan? Doa ni sampai kata apa? Doa ni hang minta bila doa. Walaupun hang tu kaki ketum. Doa ni minta lah.
Walaupun hang ni kiranya dalam kampung ni kampung apa panggil? Kampung Bengali. Petani. Kampung petani. Dalam kampung petani ni dia kira anak hantu sekali. Kan motor F5 mana dia tak balas, dia nombor satu balas. Kan. Tapi doa ni kena minta doa juga. Kan, minta doa, dan doa pun mintalah yang syurga paling tertinggi. Kan, jangan minta. Kita selalunya kesalahan dalam berdoa, kita minta apa? Ya Allah, masuklah aku dalam syurga. Hak paling bawah pun tak apa dah. Pasal apa minta bawah? Sedangkan kita boleh minta hak paling tinggi. Kan? Tu kalau dapat hak bawah, kalau tak dapat. Tuan-tuan yang tu, no? Baik, kita di dalam bulan Rajab. Sesudah tentunya bila bulan Rajab ni, apa yang kita duk tahu, tuan-tuan? Yang pertama, kefarduan solat diturunkan pada malam. Di dalam salah satu malam di dalam bulan Rajab. Kita panggil malam Isra' dan juga Mi'raj. Mengaji, tuan-tuan, dari kecil sampai ketua, Isra' Mi'raj. Kan? Salah satu ibadah yang Allah Ta'ala turunkan khas, khusus, panggil direct jumpa Nabi, bagi seketui dekat tu, iaitu solat. Tuan-tuan, hebat tak hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulia tak mulia Sayyidul Mursalin, mulia tak mulia Khatimun Nabiyyin tu? Waktu di Isra' dan Mi'raj kan, sebelum tu lagi dah dibelah dada dah untuk mencuci segala benda, dikeluarkan hasad-hasad dan dicampakkan ke dalam iman. Tuan-tuan, kita nak cerita berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ni, tuan-tuan, dia banyaklah. Cuma saya cerita kat tuan-tuan sedikit demi sedikit supaya kita ambil pedoman. Sebab apa? Lah ni passion kita. Orang tak apa nak mau sambut dah Isra' dan Mi'raj ni. Orang kata apa dia buat benda bid'ah ni. Kan? Benda bid'ah dia buat. Benda apa Nabi tak buat. Kan? Sebab tu dalam pemahaman bid'ah kena faham betul. Apa yang kata bid'ah yang tak boleh tu? Sebab tu kita i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, benda bid'ah tu terbahagi kepada dua macam. Satu bid'ah hak baik, satu bid'ah hak buruk. Kan? Bid'ah dalalah dan juga bid'ah hasanah. Hasanah lagu mana? Ni kita dah buat sambutan Isra' Mi'raj, kita buat tahlil, satu bid'ah yang baik. Bid'ah dalalah lagu mana? Kita pergi menambah benda yang dah telah tetapkan. Contoh sembahyang isyak lagi berapa rakaat, tuan-tuan? 4 rakaat. Tapi rasa hari ni sebab kuliah habis awal. Selalunya Husam dia lajak lah panjang. Tapi so Ustaz Fairuz, nama saya tuan-tuan Muhammad Fairuz. Pokok tak kenal lagi. Kan tuan-tuan kalau duk pergi masjid Mabur Kudung, tuan-tuan akan jumpa saya lah. Kan Rabu pertama dengan Rabu ketiga. Yang tu. Apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allah Ta'ala apa nama turunkan kefarduan. Contoh sembahyang isyak 4 rakaat. Tapi rasa macam hari ni boleh semangat sikit. Kan sebab kuliah habis awal nak buat 5 rakaat lah ni. Tanda kita menghargai Allah Ta'ala kurniakan kita masa yang lebih. Hak tu baru dalalah. Jelas tak? Yang tu kena faham. Tapi kita benda tu duk berbalah dari dulu sampai ke lah. Walhal ulama' telah bersepakat, ulama' telah bersetuju, tapi duk main benda tu balah-balah. Dan akhirnya tuan-tuan, hikmahnya hari ni Allah Ta'ala tunjukkan sikit demi sikit yang sebenarnya ada hujah, ada dalil yang kita dah buat selama ni. Salah satu dia zikir lepas solat. Dulu kalau kita pergi satu negeri di belah utara kita ni, mereka tak buat benda tu. Kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masjid, apa nama satu masjid dekat JT Kuala Perlis, ada masjid terapung kan? Betul tak? Pernah pergi Langkawi ya? Kau tak pernah pergi? Tak lalu kot Ustaz, kami duk naik flight lah. Apa layan ferry? Kan? Tak layan ferry, kami duk nak flight. Flight murah AirAsia. Tambah kat ni, flight cukup murah. COVID-19 punya masalah, semua benda turun. Minyak pun turun. Kan? Yang tu. Tapi tak maulah sampai COVID-19 tu berterusan. Sampai minyak turun. Nak minyak turun, sampai penyakit pun terus duk dah. Tak mau lagu tu. Baik. Masjid tu dulu tuan-tuan, tak buat benda ni. Lepas semayang, Tok Imam kali belakang sembang lah. Cuma dia tak ambil dam buka main lah. Kan? Cuma dia tak ambil dam buka main dengan member dia. Dia habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kali belakang sembang. Hai. Saya habis sendiri tanya Tok Imam tu.
Kan, pasal apa tak ada wirid? Oh, benda tu bid'ah. Kami tak buat benda bid'ah, Nabi tak buat. Tuan-tuan lah ni tengok macam mana. Jabatan Mufti Negeri Depok sendiri telah mengeluarkan buku panduan zikir dan juga doa selepas solat. Kan, cumanya yang menjadi hujah ataupun perbahasan kuat dengan tak kuat yang tu. Dalam mazhab kita pun kuat dengan tak kuat yang menjadi permasalahan. Maksud kata zikir kuat, habis memang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan, dia tengok kawasan, tuan-tuan. Tengok kawasan. Kalau masjid yang mana duduk di tepi jalan yang merupakan jalan utama orang lalu lalang, digalakkan buat secara perlahan. Tapi kalau tempat tuan-tuan apa ni, Balai Islam Ad-Din, kemah nama. Kan saya pun tak tahu naknya tempat ni. Punya corok kalau tadi bagi wish saja pakai flarak mata. Kan main mana tempat ni. Kan nasib baik ada juru pandu tadi. Kan dia pun hantar juru pandu duduk dalam kereta seling saya. Tuan-tuan, semayang dalam ni tak ada masalah kalau nak buat kuat. Yang tu. Tuan-tuan, bila saya tanya lagu tu, apa dia jawab? Dia kata benda bid'ah. Kan kita pernah cerita benda ni dekat masjid membawa kudung. Tuan-tuan, dia kata apa saya? Saya kata, baik, benda ni ada hujah, ada dalil dalam kitab. Mana kitab mana? Dan saya kata dalam Fathul Bari sebut benda tu, yang ceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kan dia kata apa? Aku mengetahui yang solat telah selesai ketika mana aku mendengar Nabi bertakbir. Kan tuan-tuan, yang tu hujah. Maka dia kata, betul ke mana kitab? Saya kata, saya baru balik Langkawi, takkan saya nak usung kitab mai sini. Saya kata. Nampak tuan-tuan. Dan akhirnya hari ini alhamdulillah. Dan Allah Taala membuka hati, terutamanya membuka hati kepada agamawan di sana, boleh diamalkan zikir dan juga doa selepas mana solat. Baik tuan-tuan, yang tu. Sekarang kita berada pada bulan Rajab. Satu peristiwa yang mana kita panggil dia Isra' dan juga Mi'raj. Hak benda ni benda kisah realiti, bukan kita cerita dongeng sopa hantu kat Limah balik kampung. Kan, ni cerita real. Sebab apa cerita ni sangat real dan tidak boleh dibangkang dan dinafikan. Sebab apa? Yang pertama, kisah ni termaktub dalam Quran. Betul tak? Dan kisah ni Allah Ta'ala nukilkan dalam surah Al-Isra'. Hak awal-awal lagi, ayat yang pertama dalam surah Al-Isra', juzuk yang ke-15. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Baik, ilal akhirat ayat. Ayat tu nak habaq siap-siap. Ni, hampa yang tak percaya, kalau hak mana tak percaya Isra' dan Mi'raj, hampa menafikan Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala mulakan dengan apa? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang menjalankan. So siapa yang jalankan dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghantar malaikat Jibril alaihissalam. Tuan-tuan, so Jibril, malaikat dijadikan daripada cahaya. Tuan-tuan, menurut sains, okey, sebelum dulu, Nabi dia naik binatang nama apa? Buraq. Binatang tu nama dia Buraq. Dalam Sahih Bukhari, apa yang Nabi sebut, Buraq tu warna putih, yang mana dia kecil sikit pada kuda, dia besar sikit pada baral. Yang mana sekali dia langkah, sekali Buraq tu langkah, sejauh mata memandang, tak nampak dah. Wai suku jenuh pulih meter. Tubuh kalau yang kira habis make up tu. Kan kira ambil belok, korek, bubuh petajam jarum, kira paip pun paip katam. Kan dulu kita pakai paip katam lah kan. Kan saya dulu motor A5 paip katam. Kan paip katam kira bunyi 1980 perak. Tutup imam mai dah. Lalas saya sambung main musik, motor hilang. Orang belah. Nak paip katam sangat. Tuan-tuan, yang tu. Masa tu jangan tanya, kereta tukar, kereta TS. Petajam jarum. Kemas waktu tu. Duk main long, speed 135 duk asal jalan tu kita punya dah.
naik jabatan pergi Mahat Tafiz dari 94 duk rasa kita punya dah masa tu. Kan dengan bok belakang dengan nombor plate petok apa semua. Kemas dia tak ada dah masa tu. Tuan-tuan, tu. Tu pun tak boleh lawan dengan kelajuan buruk. Nabi kata sekali dia langkah tak nampak dah. Tuan-tuan. Laju dah tuan, laju lah. Okey, yang tu mungkin mak yalah kita hang boleh sembang lah kata laju. Kan? Okey, kita bagi hujah lagi. Hak golongan yang nak menafikan peristiwa Isra' ni dan Mi'raj. Nabi bersama siapa? Nabi bersama dengan malaikat Jibril AS. Betul tak? Malaikat diciptakan daripada apa? Cahaya. Disebut dalam Al-Quran, malaikat itu diciptakan daripada cahaya, yang mana kejadian mereka itu, penciptaan mereka itu ada sayap 2, ada yang sayap 3, ada yang sayap 4. Oh, siapa menikah pula kan? 2, 3, 4. Cuma ni sayap. Kan? Sayap. Maksud kata, okey, Nabi dan pi dengan Jibril. Jibril diciptakan daripada cahaya. Tuan-tuan, penerima anugerah Nobel tahun 1921, Albert Einstein. Ke Albert Einstein? Albert Einstein. Boleh belakang. Tuan-tuan kenal dia? Tuan-tuan kenal dia ada? Tuan-tuan ni duk ambang kabinet baru lagi ni. Kan duk tahu pasal apa Tok Guru tak naik kabinet ni. Lah itu perancangan. Dia yang gelojoh sangat. Benda ni kena pelan-pelan kayu. Kan, baik tuan-tuan. Kembali balik cerita. Penerima anugerah Nobel tahun 1921, Albert Einstein, bila dia menukilkan tentang cahaya. Cahaya satu benda yang mana laju dan juga konsisten. Laju dan juga konsisten. Tuan-tuan kalau mengaji pun memang, kalau mengaji sains pun, jirin yang bergerak apa nama cahaya tu, dia bergerak konsisten dan laju. Betul tak? Setuju tak? Cahaya matahari laju dan juga konsisten. Betul ya? Konsisten. Dan tuan-tuan mana pernah syuruk? Okey, syuruk 7 berapa lah ni? 7.25. Mana pernah esok 7.45? Ui, matahari tak naik ni dah. 7.45, 25. Esok pun 7.25. Kalau dia ubah pun, dia ubah sikit-sikit je. Dia ubah pun sikit-sikit saja. Disebab dia pergerakan dia konsisten. Bila orang tanya dia berkenaan, orang cuba ceritakan dia kepada Albert Einstein berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, maka dia, orang kata dia ada malaikat Jibril AS, angel, kan, Gabriel, kan, dalam bahasa mereka Jibril dipanggil Gabriel. Ikut sekali, oh angel ikut, boleh jadi, kata boleh jadi, sebab angel dijadikan daripada cahaya, dan cahaya satu benda yang laju dan juga konsisten. Tuan-tuan dengan tu, sebab tu Allah Ta'ala bawa tuan-tuan dan abang mulia Nabi bila Isra' dan juga Mi'raj. Dan Nabi ketika mana Isra' dan Mi'raj, Nabi lihat macam-macam. Sagi gambaran ni saya cerita. Saya nak cerita hebat tak hebat, tuan-tuan. Saya tadi nampak seorang hamba Allah Ta'ala pakai capal. Ada tak? Siapa pakai capal? Maksud dia lambang logo capal, logo lagu ni. Apa nama? Logo ni. Logo. Kita dah tengok kan logo lagu ni. Kan, apa tuan-tuan, nak abang kita orang duk hina. Hampa ni pergi bubuh logo capal Nabi kat kepala siapa? Betul tak? Kan kita duk bubuh kat songkok, ada bubuh kat ridak, ada yang bubuh dekat baju sini. Orang duk kata, ni hampa ni logo capal Nabi pun hampa nak beri bubuh tang kepala pasal apa hampa ni? Tuan-tuan nak cerita tuan-tuan. Satu-satunya Nabi dan juga satu-satunya Rasul yang slipper dia diangkat naik ke Arash. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi dengan malaikat Jibril sampai satu level nak jumpa Allah Ta'ala, Jibril kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, takat ni dia aku boleh follow hang. Kalau aku follow hang lebih sikit, aku akan terbakar. Tuan-tuan, aku akan terbakar, dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad pun kata, okey tak apalah, aku akan naik jumpa Allah Subhanahu wa taala ni dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan. Maka Nabi Muhammad pun buka lah kasut dia.
Sebab apa dia teringat dalam surah Taha, Allah Ta'ala cerita pada Nabi Musa, kan, fakhlaqna alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Betul tak tuan? Kita dah baca ayat tu kan, surah Taha. Allah Ta'ala kata apa? Fakhlaqna alaik, buka kasut hang. Ni ayat Allah Ta'ala sebut ataupun kalam Allah kepada Nabi Musa waktu Nabi Musa nak munajat, kan, buka kasut hang, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu berada di tempat yang suci yang bernama Tuwa. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia teringat hak lagu tu, dia pun buka kasut dia. Maka seruan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya anggota badanmu, seluruh yang ada pada badanmu itu penuh dengan kemuliaan. Pakai dan bawa naik. Tuan-tuan, nak abang kat kita, capal Nabi lagi mulia daripada kita. Capal Nabi itu lagi mulia daripada diri kita. Capal Nabi itu diberi eksklusif jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kira ambil apa nama, mudah-mudahan kita dengan tengok logo capal Nabi tu, kita sentiasa ingatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Yang tu sedikit sebanyak berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj. Dia nak abang apa? Kefarduan solat. Sebab tu jangan tinggal semayang. Tuan-tuan, kita jangan jadi serupa ada mamat yang rambut dreadlock. Kan rambut dreadlock, lepas tu dia punya pakai gelang sikit, dia buat ilmu makrifat lepak tu. Kan tuan-tuan? Hak dia ni pasang bodoh buat live pula kan, nanti dia kontak aku pula. Kan? Balon, kita balonnya boleh tuan-tuan. Kan dia pun duk guna dalil dolin, sebut dalam ayat ni, sebut dia pun tak reti nak baca Quran lah, suruh dia baca Quran tengok. Kan hak jenis sembang terah ni tuan-tuan, duk ilmu makrifat, lepak makrifat tuan-tuan. Quran suruh baca setakat verse. Sebab tu tuan-tuan, nak tafsir Quran bukan boleh tafsir logik akal. Kan bukan boleh tafsir mentah-mentah, dia kena ada alat dia. Dia pula pergi sembang kata buat apa nak semayang. Tuan-tuan jangan semayang tuan-tuan selagi mana tuan-tuan belum capai martabat khusyuk. Kalau tuan-tuan semayang juga, takut tuan-tuan dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai ramai sokong dia, oh bagus lepas, kami tak mau semayang. Hak ikut dia tu siapa dia? Hak balok semayang, jelas. Kan? Habis tu dia kata, habis tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, cuba baca. Dia pun tak boleh baca Quran, dia suruh baca, cuba baca. Dia pun terjemah dalam apa nama, bahasa Melayu. Kan Allah Ta'ala sebut, celakalah bagi orang yang semayang mereka itu apa, dalam keadaan lalai. Ialah kita tahu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia guna dalil tu. Kan? Sahun ni maksud dia lalai dia kata. So kenapa nak semayang? Takut lagi Allah Ta'ala cela. Fawailul lil, wail ni yang pertama celaan, celakalah. Yang kedua wail ni satu lembah yang berada di dalam neraka. Satu lembah yang berada di dalam neraka. Yang mana hak orang semayang dalam keadaan lalai ni, lempak masuk dalam tu, hancur sampai tahu tu. Nak abang panas tak panas, ganas tak ganas, lembah wail tu, dua gunung diletakkan dalam lembah tu, cayak dua gunung tu. Tuan-tuan, apatah lagi kita serendih dengan pintu pun sakit dah. Betul tak tuan-tuan? Kita serendih dengan pintu pun sakit dah. Kita tersepak batu kat luar lagi, pakai slipper, muak tersepak batu, marah ke batu, korang anjak tak mana anda 2 tahun sendiri, marah ke batu tu pun sakit tak ada dah. Tuan-tuan bayangkan duduk di dalam neraka, tempat wail tu. Nah, baik. Dia kata apa? Celakalah bagi orang yang semayang. Dia tafsiran dia, yang mana semayang dalam keadaan lalai maksud dia tak khusyuk. Dia cakap, so nak semayang pastikan diri kamu khusyuk terlebih dahulu. Logik akal macam betul. Kan logik akal macam betul. Walhal sahun tu Allah Ta'ala sebut bermaksud apa tuan-tuan? Maksud dia yang leka dalam menunaikan salat. Leka tu lagu mana? Tuan-tuan, maghrib pukul 7.30, Isyak pukul 8.40, 41. Tapi disebabkan pukul 7 dia tengok cerita, kan, jujurlah menikahi aku.
Kan dia tengok habis pukul 8, dia sambung pula buletin utama. Duk syok lah ni. Lah ni baru syok tengok buletin utama. Kan dulu tengok buletin utama tak syok langsung. Kan lah ni syok. Kan tengok, oh kemas kabinet baru. Kan syok tengok pun terus rasa beriman dengan buletin utama. Dulu tak beriman langsung. Kan lah ni baru rasa beriman. Oh syok ni. Tengok lagu ni, menteri lagu ni kabinet. Tunggu mereka buat kerja dulu. Kan yang tu apa-apa tunggu mereka buat kerja dulu. Tak reti buat kerja tuan-tuan, depa-depa pun kena sidang nanti. Yang tuan-tuan yang tu. Baik. Tengok buletin utama. Tengok buletin utama. Kalau tengok bila nak tengok ni, bila nak tengok menteri nak berucap ni, bila depa duk. Kita 2 minggu ni, 3 minggu serabut betul tak? Kepala otak kita ni serabut dengan politik semasa di dalam negara kita ni. Kan, siapa nak tunggu pengumuman hari raya. Kan pengumuman hari raya pun tak ganas aku tu ni. Bayangkan tengah kuliah tuan-tuan, tengah kuliah tengok handset semua. Saya kuliah tuan-tuan, orang tengok handset. Saya cukup barah. Kalau tengok handset macam Zero duk buat tu tak apa, dia duk check berapa orang komen. Tak ada komen lagi. Oh patutlah Ustaz Fairuz. Kalau Ustaz Ustam ramai orang komen. Dia kata aku tu. Kan contoh. Ni bila saya tanya, tuan-tuan ni duk pegang handset tengok mendatang apa? Ustaz, duk dapat berita info duk main dah ni. Kan info duk main dah, menteri baru kali. Dia duk main. Saya kata biar pi kat depa, tu kerja depa. Yang pun duk kalut ke bawah sepak. Makcik tu dia tengok 3 kali. Husam ke tu? Tak, bukan Husam. Oh, tengok apa lagi? Husam ke Husam? Bukanlah. Saya gemuk ada Husam ni. Ni abang Husam. Tuan-tuan duk Husam. Ni abang dah. Tuan-tuan yang tu. Lupa dah aku pun tak mana tau. Okey, kalut duk tengok buletin utama tu. Lalas kalut tengok. Sedang masuk. Insya. Yang tu yang sahun. Tak pun duk main bola sepak. Mula pukul 4.45. Tapi disebabkan preparation dia kalut, dia main wild preparation. Pukul 4 suku dia duduk sembai dah stretching apa, game 4.45. Main semua sedap-sedap dah maghrib dah. Kan sama game takraw tuan-tuan dulu, STL. Kan STL game pukul 8. Sebelum tu pukul 5. Kan hak penonton ni syok punya pasal Malaysia apa lawan dengan Thailand ke? Malaysia lawan Thailand tak sengit, memang kalah punya. Kan Malaysia lawan dengan Indonesia. Kan Malaysia lawan Indonesia fight sikit lah. Kalau Malaysia lawan Indonesia kira bawah kereta puak kaki Thailand lah. Kan bukan marah. Saya duduk dalam bidang takraw, saya tahu. Kan saya memang bawa budak sekolah takraw. Saya sekolah kebangsaan Sungai Puyu. Kan jauh beza. Kalau kita punya ni lebih telus dan jujur, insya-Allah budak kita boleh pergi jauh. Kan tapi di peringkat atasan kita tahu lagu mana. Baik tuan-tuan, tu tak mau masuklah bapak tu pergi depa kerja depa. Tengok STL, kalut. Game shock ni. Ni Syahir lawan dengan Tekong Terengganu tu. Sobek. Kan lawan. Sedap-sedap masuk maghrib. Abang, jom sembahyang bang. Sana ni mata light ni. Kan mata light dah ni. Abang, lagi 5 minit nak maghrib ni. Satgi kotor lah. Tu sahun. Jelas tak? Yang tu sahun. Sebab tu dalam kitab Kabair diceritakan oleh sebahagian salaf berkenaan dengan golongan sahun. Yang saya pernah cerita dulu di Masjid Membawa Kudung juga. Ada seorang lelaki yang mana kakak dia mati. Kak dia mati, dia pun pergi kambuh kak dia dah. Pergi simpan kak dia. Kan pergi pengebumian tu yang susah nak sebut tu, saya kata simpan senang. Dia simpan kak dia. Kan dia simpan kak dia, tiba-tiba tu korek tanam kak dia tu, beg duit dia jatuh dalam tu. Waktu dia balik baru sedap, dia pegang poket, beg duit tak ada. Dia patah balik dengan niat dia nak korek, ambil balik beg duit. Itu dia, tuan-tuan. Hebat dia. Kalau kita pakai tak korek balik tuan-tuan. Tuan-tuan nak korek balik tak? Beg duit masuk dalam kubur, betul orang dah kambus pergi patah balik tak? Tak patah balik, pergi mana kita? Pergi kat Sungai Dua, kat simpang tu, pergi report polis. Beg duit saya jatuh mana tak tahu tadi. Kan? Yang tu kita pergi buat report polis. Tak ada pergi korek balik. Tapi dia korek balik. Waktu dia korek balik tu, timbullah api yang membakar badan kak dia tu. Dia pun lari dengan ketakutan, balik jumpa mak dia. Mak, ni versi orang Penang kan tuan-tuan.
Saya kata, apa dalam kitab tak sebut lagu tu pun. Ni nak menyedapkan cerita. Kan dia memang kena ada goreng bubuh Ajinomoto bubuh sikit baru sedap cerita. Sopa Husam tuan-tuan. Kan? Sopa Husam dengan cerita. Dia kena goreng buat tibai sini sikit, tibai sini sikit, tibai sini sikit, baru syok. Kalau pergi street tuan-tuan mengangar, ngantuk tu. Kan? Dia pun balik jumpa mak dia. Mak, apa nama ni, kau ni lagu mana cerita sebenarnya? Awak pasti paham tanya lagu tu. Mak cuba cerita abang betul-betul. Kau ni panggil dia lagu mana? Oi, kau amak oi. Mak, ni cik tanya betul-betul ni. Kau ni lagu mana? Ni nak bangga hang. Kau hang ni sebaik-baik anak. Kau hang hari tu Ustaz Samsuri pun jadi kuning tak? Kat Masjid Semambat Tahun 10. Dah, jangan nak main. Ada belah aku belakang ni. Kan, dah. Virus. Kan. Baik tuan-tuan. Lupa datang mana ni? Dia main kacau lampu tu. Ingatkan Bambang main tingkap lah. Tuan-tuan, lepas tu dia kata, kau ni lagu mana? Mak kata, ni kau hang ni anak yang sangat baik. Apa yang aku suruh semua dia buat. Tapi ada kelaku satu beat kau hang yang tak apa nak baik. Kau hang ni dia suka melambat-lambatkan semayang. Kadang-kadang semayang tu masuk pada waktu yang lain. Tuan-tuan, itulah sahun. Jelas tak? Tu tuan-tuan, kefarduan solat turunnya pada malam. Ibadah solat itu turunnya pada malam Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, ni kita dalam bulan Rajab, tak lain tak bukan kalau orang tanya bulan Rajab apa peristiwa penting, Isra' dan juga Mi'raj. Kalau hang tak tahu Isra' dan Mi'raj, hang bukan belum, hang tak kira hang tu sudut mengaku hang diri umat Nabi Muhammad lagi ya. Kan sampai Isra' dan Mi'raj pun sampai tak tahu. Tak menjadi rukun Islam pun dak nak abang kat hang. Sambil tahulah sama pasal Islam ni. Ambil tahulah sama pasal rukun semayang. Ambil tahulah sama pasal rukun apa cerita-cerita sirah-sirah. Ni hang kira dah ambil tahu. Yang pertama sinetron. Ni ibu-ibu. Yang geng lelaki apa dah? Hak paling famous sekali, paling popular politik. Ni. Kan tuan-tuan. Dan ni budak duk main khianat ke tak khianat. Hang pengkhianat PN, pengkhianat negara. Hak pok nu pula PH. Apa nama tuan-tuan panggil apa PH? Tak boleh nak sebut lah. Tak berani ke tak berani tuan-tuan? Tuan-tuan jangan takut muka tuan-tuan tak masuk dalam kamera. Muka saya yang masuk. Kan tuan-tuan? Sebut. Hak ni kata kat ni, hak ni kata. Tuan-tuan, khianat tu lagu mana cerita? Ni nak cerita tuan-tuan, khianat. Kita berbalik kepada kronologi. Macam mana berlakunya hak jadi kelam kabut sampai lah ni. Dan tertubuhnya kerajaan Pakatan, minta maaf, Pakatan. Perikatan. Kan kita dah sebut muafakat nasional kan. Masuk pokok tu ramai terus jadi perikatan tak? Kan? Perikatan nasional. Hak mana boleh jadi ni? Tuan-tuan. Depa duk kata kerajaan pintu belakang, kerajaan pintu belakang. Belakang celah mana-mana masuk ke depan. Kan? Betul dah masuk depan. Kita masuk pintu istana apa? Mana masuk ke belakang istana? Tuan-tuan, depa duk kata lagu tu. Memang kita faham hati yang tengah sakit memang betul. Kita layan dia. Kan? Orang sakit memang betul. Sopa kita ada seorang lelaki. Dia duduk berkawan dengan perempuan ni. Dan tiba-tiba berkawan-kawan, perempuan ni boleh kat kita. Dia punya bara, dia kata dia ni tak tahu mana, dia dah gemuk. Kan? Duk perasan best pula tu. Hang memang tak layak, hang memang tak boleh bahagiakan dia. Aku yang boleh. Lagu tu, kita pun buat bodoh. Janji aku dapat kat aku. Kan? Janji boleh kat aku membimbing hang. Kan? Janji boleh kat aku. Tuan-tuan, sebenarnya dia planning yang tak menjadi. Game yang tak menjadi sebenarnya. Dalam pandangan saya lah sebenarnya. Kan, game yang tak berapa nak menjadi. Kalau kita tengok dari segi, saya cuba rojok dari semua segi. Tuan-tuan, dari segi semua info-info. Saya rojok kepada Dr. Kamrul Yusof. Kan, saya juga rojok kepada, bukan rojok, maksudnya kita tengok dia punya idea pemahaman daripada beberapa doktor-doktor yang lain, pengaji geopolitik. Sebab apa yang dia pun nak kata pintu belakang? Back door. Kan? Walhal yang letak jawatan siapa? Depa gaduh sama depa. Yang kawan tu tak sebab jadi Perdana Menteri. Kan? Duk tunjai.
yang duduk atas tu tak mau nak jatuh. Orang kata liat-liat, bukan liat-liat biasa tuan-tuan. Ni jenis ayam pencin. Kan ayam pencin kena rebus lama baru boleh makan. Kalau setakat rebus sat-sat tak jadi. Ayam pencin tuan-tuan. Dia selagi mana dia punya mission tak terlepas, dia takkan bagi kat badan ni. Mula berlaku pergolakan dalaman. Dia tak boleh, yang nak naik PM ni dia tak boleh, dia jolok kawan-kawan lain dia. Pergi pressure. Mainlah ada yang seorang kata kat Tun M dulu apa nama harimau harimau kertas. Kan harimau kertas, paper tiger. Kan dia kata Tun M ni tak ada apa harimau kertas yang tak ada terang mana. Duk main serang-serang. Lalai. Sendiri pergi jatuh. Sendiri yang bagi tunggin. Orang lain naik gabung, kita pula salah. Naik gerek, bubuh kayu dekat tayar, tergolek, salah dengan orang lain. Hang yang bagi aku jatuh. Hang punya kerja. Habis tu dia potong ni khianat amanah rakyat lagu mana. Lah, siapa yang menguntungkan amanah tu? Dia fikir tak payah fikir politik. Kalau tuan-tuan tak bendera mana pun, tuan-tuan boleh fikir logik dah tuan-tuan. Siapa yang jatuhkan mereka sebenarnya? Bukan orang luar pun, mereka sendiri yang jatuhkan mereka. Dan dia bagi fikir logik. Supaya kalimah, saya bagi tahu ni, supaya kalimah khianat tu bukan senang-senang kita tunjai pada orang. Hang khianat. Tuan-tuan, khianat ni bukan benda biasa-biasa. Khianat tu salah satu tanda orang munafik. Kan, bukan biasa-biasa. Apa yang kita belajar tentang khianat? Tuan-tuan, sebab kalau tuan-tuan kita di masjid kita ada orang ngajak kita kabair. Ustaz apa? Ustaz Aslam. Ustaz Aslam Syukur masjid. Itu hari esok esok. Tuan-tuan, kita kabair. Kalau kita buka berkenaan dengan khianat, kan, berkenaan dengan khianat, apa yang dinukilkan? Khianat ni satu dosa yang sangat besar. Apakah yang dikatakan dengan khianat? Khianat ni maksud kata dia, kita kena faham, orang yang mana diberi amanah tetapi dia tak menggunakan amanah yang diberi tu pada jalan yang betul. Itu khianat. Contoh, minta maaf cakap tuan-tuan, kokok kena dia mari. Dulu ada menteri kat atas. Hak lama. Sebelum mana dikeluarkan oleh golongan hak baru ni. Waktu mereka buat sesuatu keputusan ataupun sesuatu benda, kita ni bawah ni naik bara tuan-tuan, betul tak? Saya paling terkilan sekali, abang saya siap dia. Minta maaf cakap tuan-tuan. Saya paling terkilan ni hibah tabung haji. Baru duk rancang-rancang nak boleh banyak, Allah boleh tahu tu ya. Kan tuan-tuan? Yang tu antara yang paling terkesan. Lepas tu banyaklah benda-benda. Bila kita cuba komplain, tengok jawapan dia ke mana. Ni saya tak layan hak bawah-bawah ni. Depa ni not my level. Not my level. Kan bila hang jatuh kat bawah, baru hang suruh rakyat penaik balik. Tuan-tuan, yang tu yang tak kena. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan tipu daya orang yang khianat. Kan? Orang yang khianat ni, orang Nabi kata apa? Orang yang khianat adalah orang yang tidak ada iman pada diri dia. Tuan-tuan, hak tu bawa khianat. Bila dia beri amanah, dia bagi untuk orang lain. Hak Islam, nama menteri. Boleh sebut tak ni? Kan? Sebab saya berani sebut sikit, sebab saya nampak jam tu je berani. Kalau tak apa nak berani sebut, saya tengok jam tu, berani sebut dah. Kan, jam tu lambang bagus punya doa tu. Kan, yang tu. Hak benda-benda yang ke agama Islam ni cukup lambat. Tuan-tuan, benda yang kedua, saya terkilan. Tuan-tuan agak terkilan, tak tahu, Allah Ta'ala alam. Kes tanglong di sekolah. Tuan-tuan, yang tu memang minta maaf cakap tuan-tuan. Kalau kita boleh cakap celaka boleh. Sungguh cakap tuan-tuan. Kalau hal berkaitan dengan agama Islam ke, berkaitan dengan pemandu mabuk, langgar orang Islam ke, apa-apa semua, mereka buat relate, buat bodoh. Tuan-tuan tengok orang nak gantung tanglong, laju mereka pergi buat sokongan. Hampa ni bersepa sebenarnya. Tu tuan-tuan. Tu yang masuk, kalau nak kata khianat,
Adakah itu perbuatan yang baik ataupun adakah itu perbuatan tidak mengkhianat pada rakyat? Yang tu Allah nak kata. Tuan-tuan, sebab tu yang mana bagi neutral, saya faham di kalangan kita pun ada golongan yang neutral. Kita boleh fikir logik lah. Tak payah buat pertimbangan politik pun kita boleh fikir secara adil dan logik. Yang tu tuan-tuan. Kita bukan golongan yang membabi buta tuli untuk menyokong sesuatu pihak. Kita tengoklah benda tu, keadaan tu lagu mana. Takkan 1+1 dia tu kata 3. Ha, betul 3. Weh 2. Dia ni belah ni kata 2. Tak 3. Sebab dia ni yang cakap. Bukan kita lagu tu tuan-tuan. Orang kita pun tak ada bodoh sangat tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ada otak. Kita pun cerdik. Kita tak mau jadi golongan orang yang menyokong golongan orang yang nifaq, orang yang munafik. Tuan-tuan, baik, nak cerita pak tuan-tuan. Ada satu kitab, kitab dia Nasaihul Ibad. Kitab dia Nasaihul Ibad, nasihat kepada hamba-hamba. Dalam tu kita, mungkin tuan-tuan pun pernah dengar, ada satu bab yang mana menyentuh tentang Allah murka dan Allah tak mau tengok muka orang tu. Allah murka dan Allah tak mau tengok muka orang tu. Siapa dia? Yang pertama, pemimpin yang suka menipu rakyat. Yang kedua, pemimpin yang zalim. Yang ketiga, ni pemimpin rakyat yang membai'ah pemimpin yang zalim naik jadi pemimpin. Jelas tak? Rakyat yang membai'ah. Bai'ah dalam bahasa muda kita, rakyat tu yang undi hak pemimpin tu dia naik jadi pemimpin. Walhal kita tahu dia tu adalah golongan yang zalim. Tuan-tuan nak abang cerita, pemimpin tu dengan hak orang undi dia, dua-dua Allah tak mau tengok muka. Tuan-tuan, tak mau tengok muka kita, tuan-tuan. Wala'iyahzubillah lah. Kalau Allah tak mau tengok muka, kita nak duduk tak mana kat akhirat nanti? Di akhirat bukannya ada RNR. Boleh rehat tu, nak masuk neraka, rehat lu kot, rehat lu, minum kopi secawan tu, sekali pun masuk neraka. Tak ada, tuan-tuan. Hang tak syurga, hang masuk dalam neraka Allah. Neraka Allah, tuan-tuan, boleh bayang kat dia, hak paling ringan pun otak mendidih. Kita mengaji hak paling ringan, otak mendidih. Ambil batu daripada api neraka, letak bawah tapak kaki, otak mendidih, yang tu paling ringan. Tuan-tuan balik pergi try tengok. Sekali pergi pasar malam, minta bara sate. Abang, bara sate RM3. Hang nak sate ke bara? Bara lah. Aku mau belajar tadi kot. Kan minta bara. Pergi buh buat tapak kaki. Buh buat tapak kaki, tuan-tuan. Otak mendidih ha? Tak mendidih lagi. Habis kuat pun yang kencing manis pun luka pertama ha? Kan 3 bulan lagi kena dicuci dengan dressing kat klinik Harmoni kat Pokok Senang. Tuan-tuan yang tu. Panas dunia pun otak tak mendidih. Neraka hak paling ringan, otak mendidih, tuan-tuan. Bayangkan, oi. Test. Habis dah kau? Depa memang trik tu nak suruh ustaz berhenti memang kena stop mic ah. Angkat lagu tu dah, tuan-tuan. Tak usah duk main kan. Tuan-tuan yang risau, depa bagi jam tang situ. Okey. Dia kena main sikit ni oh. Bukan pintu belakang kan? Dah. Ni bukan pintu belakang. Test. Okey. Test. Sagi Dah duk boleh cakap lagi, dia elok patah dua tentang ni. Yang tu baik. Tuan-tuan yang risaulah, depa tak jam kat situ. Kan? Tuan-tuan ingat saja depa tak jam situ. Kan? Tuan-tuan ingat saja depa tak jam kat situ. Siapa nak tengok jam dalam situ? Ni nak tengok pun. Tuan-tuan nak tengok pun jam situ. Saya duk parti 8.50. Pukul 9 kita berhenti. Kan? Oi, kena pegang. Rasa macam jijik kelak malam. Dan tu baik. Lupa datang mana ni. Gangguan banyak ni. Hantu main lampu, main mic. Jenuh lepas ni. Ada Tok Mo ni. Ada Tok Mo ke ni.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un. InsyaAllah boleh kot. Oh, tak boleh. Ni sakor kuat macam ni. Baik tuan-tuan. Apa nama, yang tu yang kita takutkan. Kita takut kita tergolong dalam golongan membai'ah pemimpin yang zalim. Dan akhirnya sebab dia dan kita punya bai'ah, dua-dua Allah Ta'ala tak mau tengok muka. Allah wa na'iyahzubillah tuan-tuan. Dahlah kita kaki masjid, dahlah kita kaki kuliah, kita kaki puasa sunat, kita kaki baca Quran, lalu disebabkan dosa kita hal lagu tu Allah tak mau tengok muka kita. Tuan-tuan yang tu. Sebab apa? Sebab apa? Mudarat dia lebih besar, bukan untuk diri, malahan untuk negara dan agama. Faham tak? Main bai'ah, silap kita undi, akibat dia, implikasi dia lebih mudarat dan lebih besar, bukan sekadar untuk diri kita, malahan melibatkan negara, dan paling dikhawatiri melibatkan agama. Kita bukan jenis orang kata, oh ni pilihan raya bukan untuk memilih agama, pilihan raya untuk memilih geng yang boleh memimpin. Apa ayat dia guna? Pilihan raya adalah untuk memilih, apa nama ayat dia tu? Tuan-tuan pernah dengar ayat tu? Kan dia kempen tu pilihan raya, PRU14 tu. Tuan-tuan, pilihan raya ni kita bukan nak pilih agama, kita nak pilih tim yang boleh buat kerja untuk bangun negara. Tuan-tuan, pilihan raya sangat penting untuk agama. Nampak saja. Yang tu. Silap pilih kita dan juga pemimpin tu, dua-dua Allah tak mau tengok. Jiran sebelah tak mau tengok muka pun rimeh perut, tidak tuan? Jiran sebelah gaduh pasal apa? Kucing sebelah rumah main berak rumah kita. Ustaz, saya dah test banyak-banyak. Saya dah ambil ayat ni, bubuh ayat sirap dalam ni. Saya buat 4 botol tak depan rumah. Kucing dia masuk selamba main berak. Kan? Tuan-tuan pernah try tak? Bubuh ayat sirap depan rumah, kucing masuk juga. Saya pernah try. Kucing buat tak faham lah. Kucing tu cuba nak ambil straw, cucuk dulu minum lah. Kan? Dia bubuh ayat sirap. Jadi yang tak jadi. Saya buat tak jadi. Kan? Saya buat memang tak jadi. Gaduh pasal tu. Lepas tu jiran tak mau kat tengok muka. Ustaz Fairuz tu, kucing rumah dia pun tak boleh nak jaga, main berak kat rumah aku, nak sembang deras kat surau. Kita rimai perut dah tuan-tuan. Betul tak? Pi sekolah. Saya sekolah kebangsaan Sungai Puyuh. Kan apa nama, pi sekolah. Gusak. Kan, gusak saya nak darah lagi tuan-tuan. Kan, gusak saya nak darah umur 59. Saya pun nak try boleh, cik boleh. Lagi setahun nak pencin banyak Kan contoh awalnya. Contoh, pipi kalau kita pergi kerja tempat kerja, tengok bos kita muka dah step, muka sopot. Yalah. Makan tak cukup apa semua, agak-agak kita rimah perut. Bayangkan kalau hak tu pun kita dah rimah perut, bayangkan di akhirat nanti Allah tak mau tengok muka terus. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, amma awwalu salasatin yadkhuluna an-nar. Adapun 3 golongan yang check in neraka paling awal. Boleh tahu tu. Yang akan check in neraka paling awal siapa dia? Nombor 1 Nabi sebut, fa amirun musallitun. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Itu. Pemimpin yang zalim akan dihumban ke dalam neraka paling awal. Kita ambil contoh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia ni punya takut nak dapat jawatan pemimpin sampai sanggup dipenjarakan. Betul tak kita mengaji tak? Yang pada zaman dia tu apa, Khalifah dia nama apa? Al-Mansur. Nak lantik dia jadi qadi. Bukan qadi yang angkat nikah. Kita qadi ni fikir angkat nikah. Dia orang Malaysia ni kalau qadi ni kira angkat nikah. Kan tu. Sini dah qadi tak? Tak ada. Kita kawasan kita bagus. Yang qadi kita bagus. Tapi Kedah lagi bagus tau. Kedah setiap masjid satu qadi. Kan dia tak bahagi pada ikut kawasan-kawasan yang tu. Sebut qadi rasa nak nikah lain tau. No. Tuan-tuan ada yang nikah doa ni. Tuan-tuan kena azam dalam diri untuk mengamalkan sunnah. Tak buat tak apa, azam dulu.
Kan? Azam dulu. Ambil sunnah. Ya, ibu berkata, yang ibu-ibu main lagi, abang tu suruh dengar ustaz tu cakap, dah lah ganti usam. Mana-mana dia main ajaran merepek-repek kat mana ni, tempat ni. Kan? Abang lepas ni kalau pergi masjid berkudu dengar kuliah dia siap. Kan suruh pergi. Tengok jadual Ustaz Fairuz, jangan pergi. Abang yang pergi. Kan? Baik, tuan-tuan. Lupa datang mana ni? Qadi. Kan? Bila nak nanti qadi, qadi tu maksud dia orang yang menjaga sesebuah daerah, menjadi orang ataupun menjadi hakim ataupun qadi untuk menjadi rujukan. Maka Abu Hanifah pun kata apa? Saya tak layak. Kan? Saya tak layak wahai Amir, saya tak layak. Dia cakap tu. Apa khalifah tu kata? Hang mohong. Nampak tak? Dia jawab balik. Tengok, khalifah sendiri telah mengiyakan bahawasanya saya mohong, memang tak layak. Nampak? Dia jawab kali balik tu. Betul nampak? Betul. Khalifah sendiri telah menyatakan bahawasanya saya tak layak sebab khalifah kata saya bohong. Walhal dia nak abang hang mohong maknanya hang layak. Lalah tuan-tuan, dia dipenjarakan sebab tak mau jadi pemimpin. Kita zaman lah ni tuan-tuan berebut. Dari saya kecil tuan-tuan, sekolah menengah, hak dua orang ni bergaduh sampai ke saya lawa nak 4 dah. Kan baru dia rasa dulu waktu sekolah menengah, saya sekolah masyhur dulu, mak masyhur kat Pulau. Kira reformasi kita duk rancak tentu, kira sempoi duk main. Kan? Tentu. Lah gaduh depa sampai ke rakyat Malaysia 30 juta orang tuan-tuan. Takkan 2 orang tu saja. Kan tuan-tuan? Tak fikir nak sebut. Tak perlu dah nak sampai berbalah-balah lagu tu, mengkhianati pijak antara tu. Buat politik secara matang. Kan sejahtera. Yang mana baik kita boleh nampak. Kan Allah Ta'ala sebenarnya dia bagi kita ni cerdik. Kan ahsani taqwim. Kan kita ni sebaik-baik penciptaan. Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran. Saya abang Malaysia yang main naik, siapa naik okey naik bau. Satu je saya abang depa. Kalau depa pun lebih kurang sana, tak ada gunanya depa duduk atas juga. Yang tu je sebenarnya. Siapa naik sekalipun ke atas, tuan-tuan, nombor 1 dalam hajat saya, hampa mau tak mau, hampa mesti tegakkan benda yang paling utama, mesti berlandaskan Islam. Ustaz, kolot lah tu. Jangan kata Islam kolot. Boleh jatuh kufur. Jangan kata lagu tu. Kan? Siapa yang meletakkan hukum Islam dalam Quran tentang bisnes? Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala ajak tak dalam Quran berkenaan dengan muamalah? Ajak. Islam ajak tak berkenaan muamalah? Ajak. Islam bukan ajak fardhain ni kan? Islam bukan ajak nikah 4 je tuan-tuan. Depa duk fikir lagu tu. Tuan-tuan tengok ni kenyataan daripada seorang mantan menteri. Mantan Timbalan Menteri. Nama apa perempuan tu? Yang Cina. Apa Yuh. Kan? Dia dah Hana Yuh nama dia. Kan? Segak kan? Boleh ke? Segak tu. Kan? Dia bukan kita tak main kira orang kata ustaz nampak segak sikit terus goyang iman. Dah tuan-tuan. Bini kita kat rumah lagi segak nampak. Tak bini saya tengok kat live ni kata. Tengok abang puji saya dalam kuliah tu. Tuan-tuan, tentu. Baik, apa yang dia kata? Dia duk mencanangkan benda-benda resis. Walhal kita satu je nak tolong jaga benda agama Allah, Islam. Betul tak? Itu niat kita. Tapi dia kata bila habislah negara lingkup lah. Bila Islam pegang Malaysia memang lingkup lah. Habis mereka nikah umur 12 tahun. Tuan-tuan, siapa nak bagi anak umur 12 tahun nikah? Kan 12 tahun waktu dah ni bukan zaman seperti mana zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita 12 tahun duduk sapu hingui kat tudung ni. Nah, dia kari duk penuh ni. Makan kari penuh tudung, mak je tuanya. Hang ni makan lagu mana kat sekolah ni? Takkan lagu tu kita nak pergi nikah. Tapi pemikiran kolot depa duk main benda resis. Depa kata kita resis. Tuan-tuan tak terasa ke bila orang kata Islam ni terlalu resis? Saya abang terang, kalau hampa nak hina kami memperjuangkan agama Allah, hina habis. Abang siap. Hatta saya beritahu terang,
Berbaloi tuan-tuan, berbaloi kita mati dalam mempertahankan agama Allah. Kok mana pun kita balik jumpa Allah Ta'ala. Berbaloi kita mati dalam mempertahankan agama Allah, berbaloi kita mati dalam mempertahankan kesucian, keharmonian ataupun kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbaloi. Cuma golongan yang ada penyakit al-wahnu, yang pada mereka itu tak berbaloi untuk mempertahankan agama Allah. Bila ada golongan yang ada penyakit al-wahan ataupun al-wahnu ni, yang orang bukan Islam nampak, oh Islam ni tak ada apa, dan tak ada apa. Sebab tu saya mengajar di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di belah pulau, ada satu masjid di belah pulau. Saya kuliah tak banyak mana, saya tak macam ustaz banyak. Saya kuliah sebulan 30 masjid dah, tak banyak mana. Kan tuan, kan tu. Alah 30 masjid pun Masjid Umur Gunung dah 2 kali kan, 30 malam lah kira, 30 malam dan juga kuliah subuh 8 kali sebulan. Baik kan tu. Ada satu jemaah daripada masjid di belah pulau. Kes ni ada yang dulu bulan lepas melibatkan seorang lelaki yang berpakaian perempuan pergi umrah. Siapa dia tuan-tuan? Sajak segok. Segok tu. Dia segok tu. Kok mana dia buat tu? Kan? Tuan-tuan, baik bukan cerita dia segok. Segok ni boleh buat tuan-tuan. Boleh buat. Cuma macam ibu-ibu tak mau buat lah. Tuan-tuan cuba hantar ibu-ibu pergi spa tau. Setiap hari 2-3 hari sekali. Ibu-ibu minta 3 hari sekali pergi spa. Pergi teknis bawa keluar ceragat apa semua elok lah. Ni bedak sejuk yang 3 hari lepas duduk hari. Kan tu tuan-tuan. Pergi tonyoh sikit kat spa tu, buat skerak apa semua elok lah. Keluar-keluar sajak lah. Tak pun Rosita Cik Wan lah. Kan tuan-tuan. Baik. Bila jadi lagu tu, tuan-tuan tengok penglibatan orang yang menjaga agama. Kan menteri agama dan sebagainya. Hujah dia sangat tidak konsisten di situ. Malahan LGBT mula bunyi. Tuan-tuan, lepas tu ada jemaah tu. Jemaah tu merupakan seorang pensyarah di sebuah universiti di Pulau Pinang. Dia kata, Ustaz, sebenarnya kelaku dia buat lagu tu umrah tu bukannya apa. Dia kata ni dari pandangan dia nak test maknanya Saudi. Sebab Saudi ni melaksanakan hukum hudud. Dia nak test tengok Saudi terang mana sangat boleh buat kat dia. Dia kata ni pandangan dia kata. Kan tidak melibatkan pandangan siapa-siapa dia kata. Oh ya ke? Ya. Dia tahu dah Malaysia takkan boleh buat apa. Kan geng-geng mereka, Ustaz tahu, geng-geng mereka bukannya ratusan, ribuan. Dan malahan yang menyokong mereka bukannya sikit punya anak, berlama-lama. Malahan yang menyokong mereka pun di kalangan cendekiawan, profesor, hakim, doktor-doktor yang ada PhD, yang menyokong mereka punya pergerakan LGBT ni. Kan dia tak heran tuan-tuan. Dan dia pun tahu negara kita bukan negara Islam. Saya tahu ya. Oh, Prof cakap lagu tu. Saya cakap apa? Negara kita negara Islam apa? Islam adalah agama persekutuan. Saya cakap begitu dia. Dia balik Ustaz, kalau nak sembang bab perlembagaan, terus duduk sembang dengan saya lah. Oh, saya faham lah dia memang jurusan undang-undang. Dan dia balas balik saya, kau ajak tadi tu. Ustaz, kalau nak sembang bab perundangan, jangan duduk sembang dengan saya, dia kata. Dia sebut tu apa Fasal A, B, PA 2, 3 Undang-Undang Islam Agama Persekutuan. Dia sembang kalau orang ni boleh. Tuan-tuan Ustaz nak cerita, yang tu sekadar dalam buku. Ustaz tengok sendiri realiti dia lagu mana. Kita duk canang kat dunia Malaysia negara Islam. Islam dipijak lagu tu. Siapa rasa sensitif? Tak ada. Orang Islam sendiri pun tak rasa sensitif. Sungguh. Marah sikit contoh orang pijak agama, kita nak buat demonstrasi, tak usah duk pergi lah. Buat hangat, habis berah duk pergi pun, nak duduk rumah, duduk naik kon ni senang. Nampak? Benda yang melibatkan agama tak rasa sensitif langsung. Lepas tu bolehkah kita claim kata negara kita negara Islam? Tak usah duk claim lah, kita cakap tu. Tapi negara kita tak ada. Bolehlah sekadar di dalam perlembagaan, di dalam buku perlembagaan saja. Tapi realitinya tiada yang menunjukkan kita benar-benar agama Islam. Waktu tu saya betul-betul tertampak dan cakap tu.
Dua harap lagu-lagu ustaz lah boleh sembang kat jemaah pun. Kan? Boleh sembang je lah. Yang penting iman dalam diri, keyakinan. Dia sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Benda paling penting Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Abang Syah. Kenapa orang tak berapa nak berani nak mempertahankan agama Allah? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang bertakwa ni dia betul-betul yakin pengharapan dia 100% dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Takwa terbahagi pada dua, pecah dua. Dalam dia ada apa? Khauf dan juga rojak. Khauf takut pada Allah, rojak pengharapan letak sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi setakat mana? Setakat mana? Kan kita duduk dengan khotib, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Buak tak pungkong, sandang, sedang-sedang tok khotib sebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan nak khutbah hari ni. Sat bendanya hamleleh-leh lah tu. Tendan kan tu. Taqwa Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tuan-tuan sama tengok. Allazi tak apa lah. Ni jenis geng tahlil makan nasi belakang ni. Tahlil tak baca makan nasi lah. Saya tunggu makan nasi ke Ustaz? Tahlil saya tak baca. Bida'ah. Nasi tak apa. Karau banyak-banyak tak apa. Tuan-tuan sama. Allazi nayu'minuna bil ghaib. Cukup. Kata. Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam awal-awal lagi. Siapa dia orang yang berharap pada Allah Ta'ala ni? Siapa dia yang takut betul dengan Allah Ta'ala ni? Siapa yang yakin betul-betul 100% dengan Allah Ta'ala? Orang yang beriman dengan benda gaib, benda yang dia tak nampak tapi ada. Allah ada tak tuan-tuan? Allah tu ada, nampak tak? Tak nampak. Jadi kita beriman pada Allah. Kebanyakannya umat kini dia buat dengan benda yang dia nampak saja. Kita takut dengan benda yang kita nampak je. Betul tak? Sopa atas highway, naik laju, bagi high beam, terus bagi high beam. Kan nak potong, kan naik kereta, kita naik kereta bos besar, depa BMW 5 Series. Bagi lampu prak, suruh ke tepi. Tolong ke tepi 3 kali. Tolong ke tepi 3 kali. Tak. Ingat tu syarat dia. Tolong ke tepi. Dia lampu tu dia ada 3 macam. Satu lampu untuk roblok polis, satu lampu untuk roblok JPJ. Lampu untuk roblok polis 2 kali. Pak polis. Lampu untuk roblok JPJ 3 kali. Tak. JPJ. Kena faham isyarat tu. Waktu laju pula orang high beam. Kaedah 3 kali. Pak, tolong ke tepi. Kita pun tepi. Dia laju macam mana pun dekat kamera AES mesti dia kalah. Hang kereta besar lagu mana sekali pun kat lampu kamera AES tu dia pun akan slow. Dia takut dengan benda yang dia nampak. Jelas tak? Manusia dia banyak takut pada benda yang nampak. Kadang-kadang dia abaikan benda yang dia tak nampak, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia abaikan syurga dan neraka yang menanti. Dia abaikan alam mahsyar yang memang ada benda tu. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita bukan dalam golongan tu. Sebab tu tuan-tuan, kita umat Islam pertahankan agama Allah. Jangan takut untuk mempertahankan agama Allah. Nabi sebut apa? Golongan itu pasti akan menang. Az-Zahirun. Tidak kita mengaji. Zahirun. Siapa Zahirun? Golongan yang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang itulah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsi pada malam ni. Yang pertama terutamanya berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu benda yang sangat realiti, yang bukan kisah dongeng, yang Allah sendiri sebut siap-siap dalam Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan. Siapa yang jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi siapa yang kata Isra' dan Mi'raj kisah dongeng, dia telah kufur kepada kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa lagi benar penting? Kefarduan solat. Kefarduan solat. Jangan dia jadi geng lepat makrifat. Hak mana kata solat tak payah, kalau tak khusyuk, habang kat dia, kirim salam banyak-banyak kat dia. Sementara Allah Ta'ala bagi hidayah, sementara Allah Ta'ala bagi peluang hidup ni, mudah-mudahan dia kembali ke penggal jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga tuan-tuan, kita sentuh berkenaan dengan khianah. Apa yang masuk khianah? Sebenarnya amanah yang diberikan oleh
rakyat, tapi dia pun mensia-siakan amanah itu. Hak tu sebenarnya pengkhianat. Dan juga yang keempat, yang terakhir apa tuan-tuan? Jangan takut untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, sekian saja, ada saja. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Insya-Allah